Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan membentangkan kertas kerja sirah. Saya Muhammad Asim Insani, Bihasul Fahmi 2012-083. Haji Wida dan kewafatan Nabi Muhammad SAW. Pada 25 Zulkaidah tahun ke-10 Hijrah, Rasulullah SAW dengan lebih 100,000 orang kaum muslimin bertolak dari Madinah ke Mekah. Baginda dan kaum muslimin bermalam di Zulhulaifah selepas memakai ihram mereka menuju ke Mekah dengan bertalbiyah sepanjang jalan. 4 Zulhijjah mereka sampai ke Mekah. Rasulullah SAW terus menuju ke Kaabah untuk mengucup Hajarul Aswad, melakukan tawaf dan solat sunat 2 rakaat di multazam berhampiran makam Nabi Ibrahim AS. Selepas itu baginda melakukan ibadah sa'i. 8 Zulhijjah, hari Tarwiyah, setelah memakai ihram, Rasulullah dan para jemaah haji pergi ke Mina dan bermalam di Mina. 9 Zulhijjah, selepas subuh dan setelah matahari terbit, Rasulullah SAW dan jemaah haji pergi ke Arafah. Rasulullah SAW berkemah di Namirah di Wadi Uranah. Di sini baginda menyampaikan khutbah di atas unta Al-Kiswa. Selepas gelincir matahari, di dalam khutbah ini baginda menjelaskan dasar-dasar hidup Islam. Selepas solat Zuhur dan Asar, baginda dan jemaah berangkat menuju ke Muzdalifah dan bermalam di sana, di Masyaril Haram. Pada 10 Zulhijjah, selepas solat subuh, baginda dan jemaah haji pergi ke Mina untuk melakukan ibadah kurban dan melontar jumrah. Baginda menyembelih kurban sebanyak 63 ekor unta. Nama saya Amin Yasir bin Encik Muhammad Zaki, nombor matrik 2012076. Seterusnya ialah kewafatan Rasulullah. Kewafatan Rasulullah SAW yang sangat menyedihkan umat itu berlaku pada hari Isnin selepas tergelincirnya matahari. Mengikut sesetengah riwayat, ada yang mengatakan pada akhir waktu duha tanggal 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijrah dalam usia 63 tahun. Abu Bakar As-Siddiq yang mendapat berita kewafatan Rasulullah SAW dengan segera bergegas datang. Setibanya di masjid, beliau tidak mempedulikan sikap Umar bin Al-Khattab yang mengancam dengan keras dan menafikan kewafatan Rasulullah SAW. Lantas Abu Bakar masuk ke dalam rumah Rasulullah SAW dan terus menarik selimut yang menutupi muka dan kepala baginda. Beliau menatap dengan penuh kesedihan, lalu mengucup wajah yang mulia itu. Lantas Abu Bakar berkata, "Demi sesungguhnya aku kasihkanmu lebih daripada kasihku kepada ayah dan ibuku. Inilah kematian pertama yang Allah wajibkan kepadamu yang kamu rasai. Kemudian selepas ini kamu tidak akan merasai mati lagi untuk selama-lamanya." Umar radhiyallahu an terus mengucapkan dengan tegas bahawa Rasulullah SAW tidak wafat dan akan bertindak terhadap sesiapa yang mengatakan bahawa baginda telah wafat. Abu Bakar terus berpaling dan berucap kepada orang ramai, "Wahai sekalian manusia, sesungguhnya sesiapa yang menyembah Muhammad, sebenarnya Muhammad sudah mati. Dan sesiapa yang menyembah Allah, sebenarnya Allah itu maha hidup, tidak mati sekali-kali." Yakni seterusnya menyebutkan firman Allah SWT, "Tiadalah Muhammad itu melainkan seorang Rasul. Sesungguhnya telah berlalu Rasul-Rasul sebelumnya. Adakah sekiranya Muhammad mati atau dirinya dibunuh, patutkah kalian berpaling tadah dengan menyelewengkan agamanya? Dan sesiapa yang berpaling tadah dengan menyelewengkan agamanya, maka dia tidak akan mendatangkan apa-apa mudarat terhadap Allah sedikit pun. Dan sebaliknya Allah akan memberikan balasan pahala kepada orang-orang yang bersyukur akan nikmat Islam yang tiada bandingannya itu." Surah Ali Imran ayat 144. Setelah mendengar ucapan itu, mereka semua tercengang dan Umar radhiyallahu an jatuh terduduk kesedihan kerana kakinya sudah tidak dapat menanggung lagi jasadnya, seolah-olah ayat yang dibacakan oleh Abu Bakar radhiyallahu an itu baru saja diwahyukan. Nama saya Aiman Hilzi bin Husaini, nombor matrik 2012073. Seterusnya ialah pengajaran daripada khutbah terakhir dan kaitannya dengan kehidupan kontemporari. Yang pertama ialah larangan membunuh jiwa dan mengambil harta orang lain tanpa alasan yang hak. Ini seiring dengan kalam Allah SWT dalam surah An-Nisa ayat 29. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Pengajaran daripada isi pertama khutbah terakhir baginda SAW di atas adalah Allah SWT melarang orang-orang beriman daripada memakan harta sesama mereka secara batil, iaitu melalui cara yang tidak syar'i, dan Allah juga melarang orang-orang beriman daripada berbunuhan dan menumpah darah, iaitu diharamkan membunuh orang lain
dan juga membunuh diri sendiri. Yang kedua ialah kewajipan meninggalkan tradisi dan amalan jahiliah, pembunuhan dan riba, seiring dengan ayat Al-Quran surah An-Nisa ayat 160. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Fabizulmi minal ladina hadu haramna alaihim tayyibatin uhillas lahum wa bisaddihim an sabilillahi katsira wa akhzihim riba wa qad nuhu anhu wa aklihim amwalan nas bil batil wa atadna lil kafirin minhum adaban alima. Pengajaran yang dapat diambil daripada isi kedua khutbah terakhir baginda SAW adalah antara keburukan yang akan menimpa mereka yang memakan hasil riba adalah akan menyebabkan kehidupannya menjadi tidak berkat. Ini berpandukan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud dari Nabi SAW sabda, sesungguhnya riba walaupun lumayan dari sudut kuantiti, tetapi hasilnya ia akan membawa kepada sedikit dan papa. Riwayat Ahmad. Yang ketiga ialah berwaspada dengan gangguan syaitan dan kewajipan menjaga agama. Ini seiring dengan ayat Al-Quran dalam surah Al-Imran ayat 19. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Innal ladzina indallahi Islam wa makhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum wa man yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Pengajaran yang dapat diambil daripada ayat Al-Quran di atas ialah menjaga agama Islam adalah tuntutan pertama dalam terbit maqasid asy-syariah, mendahului kewajipan menjaga nyawa, akal, keturunan, zuriat, maruah dan harta, membezakan Islam dengan ajaran lain sama ada agama atau teori. Yang keempat ialah larangan mengharamkan apa yang dihalalkan dan sebaliknya. Hal ini sejajar dengan hadis Nabi SAW yang bunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah SAW sabda, sesungguhnya Allah SWT itu baik, tidak ia terima melainkan yang baik, dan sesungguhnya Allah memerintahkan orang mukmin dengan apa yang ia perintahkan kepada sekalian Rasul. Maka Allah SWT berfirman seperti yang disebutkan dalam hadis yang artinya, hai sekalian Rasul, makanlah dari yang baik-baik dan beramallah yang akan baik. Dan ia berfirman, hai sekalian orang yang beriman, makanlah dari segala yang baik-baik yang direzekikan kepada kamu. Kemudian ia menyebut seorang lelaki yang jauh perjalanan, yang kusut rambutnya lagi berdebu mukanya, menghulurkan dua tangan ke langit, berdoa, hai Tuhanku, hai Tuhanku. Padahal makanannya haram dan mulutnya disuapkan dengan yang haram. Maka bagaimanakah akan diperkenankan baginya? Riwayat Muslim. Nama saya Muhammad Sa'id bin Amir, nombor metrik 2012075. Pengajaran yang seterusnya ialah kewajipan memuliakan wanita. Ini seiring dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, yang bermaksud kerana kalian wahai para suami telah menikahi isteri-isteri kalian dengan syariat Allah, maka mereka adalah amanah-amanah di bahu kalian. Hendaklah kalian berusaha menjaga amanah ini, tidak boleh menyakiti isteri-isteri kalian, tidak boleh berlaku kejam kepada mereka, tetapi hendaklah kalian berbuat baik kepada mereka, mempergauli dengan cara yang ma'ruf dan berinteraksi dengan cara yang ma'ruf. Pengajaran seterusnya ialah kewajipan berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Ini bertepatan dengan ayat Al-Quran dari surah An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah dan kepada ulil amri dan orang-orang yang berkuasa daripada kalangan kamu. Kemudian jika kamu berbantah-bantah, yakni berselisihan dalam sesuatu perkara, maka hendaklah kamu kembali kepada kitab Allah, yakni Al-Quran dan Sunnah Rasulnya, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan juga hari akhirat. Betapa pentingnya buat kita untuk mempelajari dan menekuni sunnah Nabi SAW. Ini kerana apabila kita meninggalkan salah satu daripada sumber yang penting ini, maka sudah tentu kita akan menyimpang dan menyeleweng daripada asas kebenaran. Telah banyak fatwa atau kenyataan daripada ulama bahawa manusia itu akan lebih menyeleweng apabila mereka mula menolak dan meninggalkan sunnah Nabi SAW dalam kehidupan mereka.
Dan pengajaran yang ketujuh ialah kewajipan taat kepada pemimpin. Siapa pun pemimpin tersebut, selama mana pemimpin tersebut masih berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Ini bertepatan dengan ayat Al-Quran dari surah An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Maksudnya, wahai orang-orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Saya Alif Aiman bin Ibrahim, nombor meter saya 201-2061. Seterusnya kesimpulan. Kesimpulan yang dapat penulis rumuskan daripada sejarah haji, wida dan kaitan khutbah terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diceritakan di atas adalah dalam berbentuk cadangan, di mana penulis mengingatkan kepada para pembaca bahawa umat Islam wajib menunaikan hak yang perlu dipenuhi, iaitu hak kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan hak kepada manusia. Hak ini tidak boleh dizalimi dan dianiayai. Yang kedua, umat Islam wajib beramal soleh seperti mana ditunjukkan dalam kehidupan Rasulullah SAW. Amalan soleh ini dapat menjaga agama untuk kebaikan di dunia dan juga di akhirat. Dan akhir sekali adalah umat Islam hendaklah menjaga kesucian agama Islam dan ajarannya yang bersifat syumul dan melengkapi segala aspek kehidupan umat Islam.